Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi minggu ini, tapi kita laksanakan lecture pada minggu ini secara recorded kerana saya difahamkan bahawa anda uh, pergi ke academic trip ke Pulau Pinang dan kita tidak dapat berjumpa secara fizikal lah. Tapi macam mana pun kita perlu selesaikan lah, dan menyambung kita punya sesi kuliah seperti biasa lah, walaupun dalam bentuk recorded ataupun bentuk online dan sebagainya. Okay, jadi kalau anda dapat lihat di dalam slide yang disediakan itu, untuk topik 7 dan juga 8 kita dah tengok secara mendalam. Jadi untuk topik ini kita akan melihat kepada topik yang ke-9, iaitu berkaitan dengan scale of fees, client's account dan juga code of conduct seseorang profesional di dalam bidang real estate lah. Dan untuk dokumen rujukan utama yang kita guna pakai datang daripada Valuer Appraiser Estate Agent Rules 1986 dan di bawah schedule yang ke-7. Dan untuk Code of Conduct, kita akan extract daripada Malaysian Estate Agency Standard dan juga Code of Conduct yang disediakan di laman web Board of Valuer. Okay, so untuk pertamanya kita nak tengok kepada scale of fee lah. So yang utamanya di dalam bidang real estate ini dan juga bidang professional consultancy, especially for valuer. So we are being governed by the legislation whereby our fee cannot be charged arbitrarily, meaning kadar fee ataupun kadar bayaran yang dikenakan oleh seorang penilai itu dikawal selia lah. Maknanya dia tidak boleh melebihi daripada kadar yang telah ditetapkan di dalam the 7 schedule lah. So kalau you nak kenakan lebih kurang tak ada masalah, tapi kalau lebih tinggi itu tidak dibenarkan. So ini adalah scale of fee maksimum lah yang telah pun disediakan. So kita boleh nampak yang pertama ada menyebut valuation untuk tujuan pengambilan tanah. Tujuan pengambilan tanah di bawah Land Acquisition Act 1960, dia ada menyebut jika pampasan ataupun award yang telah pun diberikan itu bernilai 1 ke 50,000, fee dia adalah RM1,500, RM50,000, RM1 ke RM500,000 ada tambahan ditambah RM1,500, ditambah lagi RM2,500 sehinggalah ke RM3,500. Dan jika melebihi daripada nilai RM1 juta, dia akan ada calculation yang berbeza pula lah. So rate dia akan meningkat, iaitu 6/25% dan sebagainya. Jadi saya tak expect lah anda untuk menghafal scale of fee ni, especially untuk pengambilan tanah dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya anda mendapat pendedahan dan tahu di mana hendak merujuk apabila tiba masa mendapat lantikan, apabila tiba masa ada client approach. So kita boleh at least berikan sedikit anggaran quotation fee kepada mereka, sebab klien-klien ni pun dia agak skittish sikit kan. Kalau dia nak lantik valuer ni, dia pun risau kena bayar fee yang mahal dan sebagainya. So kita penggunaan scale of fee ini membantu memberikan keyakinan kepada klien di mana mereka tidak akan dikenakan charge yang berlebihan lah. So ada maximum scale of fee seperti yang disediakan di dalam 7 schedule. Okay, so untuk selain daripada itu, selain daripada tujuan pengambilan tanah, kita juga mempunyai fee untuk submission untuk pada security commission,
kepada the Central Bank of Malaysia dan juga tujuan penilaian untuk plant emission ini. So ini adalah berbeza juga dan seperti dilihat di situ, minimum fee yang dikenakan adalah subjek kepada RM2,000 per property. So number 3, capital valuation or rating valuation services based on an improved value. Okay, so subject to minimum fee RM400, but the calculation is here also. And number 4 is fee for rental and also rating valuation services. For example, we want to find out what is the annual rental value for a particular piece of property, maybe for commercial property or whatever kind of property that is deemed to be tenantable yang boleh disewakan keluar. Okay, so selain daripada itu, untuk fee for mass valuation services for local authority, dia juga disebut di sini bahawa jika local authority tersebut mempunyai holding, so kita perlu lihatlah. Contoh kita tengok local authority di Majlis Daerah Perak Tengah. Let's say dia ada 65,000 holding. So kita kena kali siap-siap lah. 30,000 kali RM45 campur dengan the next 20,000 kali dengan RM40, and then the remaining 15,000 15,000 pula kan. The remaining 15,000 kali dengan RM35, so you can get 2.675 million. So kalau untuk holding yang bernilai yang mempunyai sebanyak 65,000 holding lah. Tapi fee untuk mass valuation services ini adalah yang maksimum yang dikenakan. Tapi kalau biasanya local authority ni dia akan buka tender lah. Dia akan buka tender, syarikat-syarikat penilai boleh memasukkan tender, dan biasanya dia akan melihat fee yang dikenakan itu adakah berpatutan, adakah value for money atau tidak. Tak semestinya fee tersebut yang paling rendah ataupun yang paling murah. Kalau dia kata kita charge RM20 per holding, tapi staff dia ada 5 orang saja yang nak melakukan untuk seluruh daerah Perak Tengah. So mungkin pengurusan Majlis Daerah Perak Tengah pun rasa tidak value for money lah. Berbanding jika tengok tender RM30 per holding, for 65,000 holding, but we will employ 20 staff. Berbanding dengan 5 dengan 20 staff, tapi holding tu mahal sedikit saja. So mungkin mereka boleh buat keputusan untuk melantik that particular company of valuer yang masuk tender tersebut lah. Okay, so the above fee is inclusive of all costs except for the additional claims for attendance at objection meetings and also judicial hearings. Okay, selain daripada itu ada juga tambahan iaitu 5A dan 5B, fee for update valuation. So minimum yang perlu dikenakan adalah sebanyak 15% ataupun RM400 per property, whichever is higher. And fee for re-evaluation, minimum dia kata kat situ kena 30% untuk buat penilaian semula dalam masa yang ditetapkan dalam Malaysian Valuation Standard dalam masa 3 tahun ke belakang. So untuk update valuation, dia dalam masa yang tidak perlu dilakukan re-inspection lah. Dia cuma dalam masa 3 tahun itu dia update saja value. Okay. Retrospective valuation juga ada. Dia kata kat sini fees up to 10 times the scale fee. Maknanya kalau scale fee yang biasa itu dia boleh dikenakan sehingga 10 kali ganda kerana ianya melibatkan tugasan yang lebih sukar lah, kerana you have to find an abstract comparable. For example 10 years before, so you need to look at the comparable 10 years before, and you have to retrospective, meaning you conduct the valuation backwards. Daripada tahun 2022, you have to assume that
this valuation is conducted in 2012, 2012. So of course 2012 itu lebih kurang lah dia punya pembangunan, dia punya mungkin renovation ataupun uh, dilapidation. Mungkin pada 2012 itu dia punya structure itu berkeadaan yang lebih baik, tetapi nilai tanah tidak meningkat. So itu pun perlu diambil kira lah, diambil kira untuk tujuan pengenaan cukai kepada retrospective valuation. So selain daripada itu ada juga additional claims. So additional claims ini adalah terguna pakai untuk private property consultant lah. Untuk penilai daripada pihak kerajaan, mereka mempunyai claim yang berbeza lah, dan mereka perlu mengikut claim yang disediakan oleh Kementerian Kewangan. Tapi untuk private property consultant ataupun private valuer, so ini adalah fee tambahan yang anda boleh kenakan. Okay. So selain daripada itu, so kita tengok kepada estate agent pula lah. So estate agent ni mudah, kita nak memberikan pengelasan fee dia, kerana bahasa mudahnya kalau kita kata 3%. Tapi 3% ini adalah land and building. Land and building. Tapi kalau anda ada elemen chattel, termasuk plant and machinery, dia meningkat daripada 3% kepada 10%. Maknanya kalau you dapat listing sebuah kilang, katalah kilang memproses sawit, kilang memproses getah, ataupun kilang elektronik dan sebagainya. So elemen yang mengandungi plant and machinery itu adalah juga lebih sukar untuk dilakukan nilaian, kerana memerlukan expertise. Contohnya kita perlu memanggil jurutera yang bertanggungjawab menyelenggara ataupun yang bertanggungjawab mereka bentuk sebuah mesin ataupun jentera itu, dan membantu memberikan mereka punya assessment lah. Dan daripada assessment yang mereka berikan, barulah kita dapat bantu untuk determine what is the current market value for those plant and machinery. So of course it's going to involve a lot more difficulty, and at the same time going to incur a lot more cost towards the property consultant. So that's why we can see that the scale of fee states that for plant and machinery it is 10%. So the normal land and also building, so rumah teres ke, pusat komersial ke, industrial land ke, so itu adalah sebanyak 3%. Okay. Tapi minimum fee untuk sebuah listing, kalau you jual, kata you jual rumah flat kan, rumah low cost apartment harga RM30,000, RM40,000. Kalau tengok kepada scale of fee, RM40,000 kita tengok berapa sekali kan, 0.03 RM40,000 dapat RM1,200. Tapi kalau lagi murah RM25,000, katalah you jual listing di Bukit Beruntung, ada boleh dapat RM25,000, tapi tak ada siapa pun nak duduk kat apartment macam itu. So RM25,000 cuma result in yield untuk RM750. Dah penat-penat berjaya jual properti RM25,000 kan. So takkan nak charge RM750. So of course fee ini ada disebut lah, minimumnya RM1,000. Minimumnya RM1,000 lah. Okay. So number 2 adalah berkaitan dengan letting ataupun sewaan dan juga pajakan. Dan kita perlu melihat definisi sewaan dan juga pajakan itu. Kita lihat bahawa untuk tujuan sewaan ianya adalah single maksimum kepada 3 tahun. Kalau ada yang melebihi tempoh 3 tahun, contohnya 5 tahun, ianya adalah dikira sebagai pajakan. Dan pajakan ini perlu didaftarkan di pejabat tanah yang berkaitan lah. Kalau grant mukim tu, you kena pergi daftar pajakan tersebut di pejabat tanah dan daerah yang berkaitan. So kalau kurang daripada 3 tahun, so barulah dikira sebagai sewaan. So maksimum fee yang boleh dikenakan adalah seperti di carta yang berikut, di mana kalau sewaan yang biasa itu, maksimum fee yang dikenakan adalah
1.25 bulan. Tapi untuk minimum fee yang paling rendah sekali kalau kita nak bagi diskaun pada principal ataupun klien kita, so yang paling rendah sekali kita boleh kenakan adalah sebanyak 1 bulan. Okey. So rent review juga chargeable under letting. So kalau 1 bulan tadi tu, kalau lepas daripada 3 tahun dilakukan rent review, makan sewa. Dah sewa harga dah meningkat, especially after PKP kan. After PKP dulu sewa RM200 tak ada siapa nak. Sekarang ni sewa dah meningkat kepada RM500. So you boleh mengambil fee lagi lah, sebanyak separuh daripada RM500 tersebut. So fee tersebut akan menjadi sebanyak RM250, separuh. Okay. So kadar sewa ini memang boleh dijadikan sumber pendapatan yang agak baik jugalah untuk ejen, di mana prosedurnya adalah lebih simple dan lebih mudah berbanding jika untuk melakukan transaksi berdasarkan SMP lah, sale jual beli land and also building. Okay. So selain daripada itu ada juga additional claim di mana distance, cost of printing plants, copy of dokumen, lithography, dan juga travelling, jika ejen tersebut perlu bergerak jauh, melebihi daripada 40 km daripada pejabat beliau lah. Contohnya you duduk di Ipoh, so you have to travel to Teluk Intan ataupun Bagan Datuk. So the distance from Ipoh to Teluk Intan and also Bagan Datuk is more than 100 km. So of course it's going to incur expenses pada you lah. So you punya kereta, minyak kereta, kalau kena tol ke, kalau nak kena service maintenance kereta dan sebagainya, tayar dan sebagainya kan. So of course you can pass on the cost towards your client lah. Okay. So B, the cost of media advertisement, signboard, brochure and other promotional material. So kalau contoh you nak beli sebuah iklan ni di digital format like in mudah.my, so you have to choose packages that is suitable, and then of course this is going to incur cost also. So cost ini juga boleh dikenakan kepada klien, tetapi jika mendapat kebenaran daripada awal, maknanya di dalam borang lantikan klien melantik seorang estate agent itu dah mesti dinyatakan dengan jelas bahawa additional claim ini adalah di bawah tanggungjawab klien. Tapi jika tidak dinyatakan dengan jelas, jadi tidak boleh claim. So you have to bear the cost based on the commission that you are going to receive only. Okay. So seterusnya client's account. So kita tengok scale of fee untuk servant schedule untuk valuer dan juga estate agent. So bahagian 8 schedule untuk rule 1986 ada menyebut mengenai client's account. So di mana client account ini adalah sebenarnya dia kata kat sini every registered firm is required to maintain a client's account, and every registered firm that hold or receives client's money shall without delay pay such money into the client's account. So all monies in the client's account are held by the firm as stakeholder for the client. So mesti kena ada separate account lah. So bahasa mudah dia account yang berbeza supaya kita tidak tersalah guna pakai wang yang kita tolong pegangkan untuk klien kan. Contohnya klien berikan duit deposit beli rumah. Beli rumah harga RM500,000, so dia keluarkan RM50,000. RM50,000 tu dia minta ejen pegang supaya sebagai stakeholder lah. So kita pun kena bersikap jujur dan juga amanah lah. Dan of course kita kena memastikan wang deposit tersebut dalam keadaan yang selamat dan tidak meletakkannya berkata-kata, kerana itu adalah tanggungjawab kita lah. Kita dah pegang duit orang, kita dah pegang amanah. So of course kita tak boleh mencampur aduk. Contohnya you ada satu je bank account, Maybank, you masuk semua duit commission, duit
perbelanjaan anda. So you pun kata lambat lah nak buka account dan sebagainya, you masuk dalam tu. So terguna pakai. So bila mana you terguna pakai itu ada, especially kalau you buat digital transaction ataupun you membuat withdrawal dan sebagainya. So itu ada rekod segala-galanya. So jika klien itu tidak berpuas hati dan laporkan kepada board of valuer, maka anda boleh diambil tindakan lah. Okay. So it is the duty of the principal to maintain the client's account and not breaching it with the personal account or personal withdrawal. Okay. So seterusnya kita tengok general code of conduct and ethic for valuer, appraiser and estate agent together with the property managers. So ini adalah extraction daripada laman web board value. So dia kata kat sini bahasa mudah dia mesti kena ada integrity, mesti kena ada devotion, mesti kena ada honor, mesti ada courtesy, loyalty, and conduct business in the spirit of fairness and also goodwill. So yang kedua ni agak penting. Dia kata kat situ kalau registered valuer, so sometimes the registered valuer they hold several licenses, like license for valuer, license for agent ataupun license for property manager. So dia dah kata kat sini, board dah kata dengan jelas lah. Dia kata you cannot do valuation if you are also acting as the estate agent. So if you are acting as the estate agent, so of course your main motivation for the property is that the asking price should be as highest as possible, because your commission is 3%, and it doesn't matter what kind of value the property is. So contoh kalau 1 juta ringgit, so you punya commission 30,000 kan. So of course that is a motivation to value the property much higher. So itu boleh memberikan conflict of interest lah jika you adalah agent dan you juga adalah valuer yang melakukan nilaian. So mesti kena berbeza lah. Kalau you nak buat valuation, you jangan pegang property tersebut sebagai you punya listing. So vice versa lah. Kalau you nak jadi agent kepada listing tersebut, so you jangan buat valuation. You suruhlah siapa-siapa orang lain untuk buat valuation report tersebut. Okay. So number 3, all valuation reports must follow the format and guideline issued by the board. And number 4, no registered value appraiser or agent shall directly or indirectly allow to agree participation by any person or company other than registered valuer, appraiser or estate agent in the profits. Allow tu maknanya berkongsi lah. Sebenarnya tidak dibenarkan berkongsi dan sebagainya. Okay. So it is the duty of a registered estate agent also to protect the public against fraud, misrepresentation and unethical practices dan sebagainya lah. So eventually bahasa mudah yang cuba disampaikan oleh board value di sini adalah di mana kita mestilah sentiasa berkelakuan profesional pada setiap masa. Okay. Okay. So code of conduct extracted from MIAS. So daripada Malaysian Valuation Standard tidak ada disebut dengan jelas, tetapi MIAS ada menyebut dengan jelas. So dia kata kat sini, number 1 mesti kena ada mempunyai pengetahuan dan juga mematuhi undang-undang. So number 2 melakukan CPD, mengumpul CPD. So CPD point ni untuk valuer dan juga agent adalah sebanyak 10 CPD point setahun. So point-point itu tersebut boleh didapatkan daripada seminar, daripada professional talk, ataupun submit a research paper to conferences. So itu adalah untuk memastikan bahawa ilmu yang ada itu sentiasa being updated dengan topik-topik yang terkini lah. Okay. So number 3, conduct of registered estate agent is safeguarding the best interest of the client. So klien yang menanti anda itu, anda kena memastikan segala kepentingan klien itu terjaga dengan baik lah. Okay. So number 4, provision of quality services with courtesy, fairness and also integrity, transparent, and number 6, personal interest and relationship to be disclosed. Mesti kena dimaklumkan supaya kita tahu
bahawa tidak ada conflict of interest, tidak ada kepentingan dari sudut yang lain. So contohnya anda mendapat listing daripada bapa saudara, anda melakukan penilaian untuk bapa saudara anda, so mesti kena dimaklumkan, dan sebaik-baiknya, so cuba elakkanlah, recuse yourself, dipanggil recuse kan, cuba elakkan dan you refer orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap anda ini kepada pihak lain yang neutral lah, yang tidak ada apa-apa kaitan langsung. Okay. Dan number 7, acting within the law. So law yang paling utama kita guna pakai adalah Valuer Appraiser Estate Agent and Property Manager Act 1981, the rules 1986, dan apa-apa law yang ada di Malaysia lah, kanun keseksaan ke, kanun tanah negara ke, akta pengambilan tanah ke, segala undang-undang itu mesti perlu dipatuhi lah. Jangan kata kita sebagai valuer agent kita ikut VAEA Act sahaja, undang-undang lain tak ikut, semuanya langgar, tak boleh. Segala undang-undang yang telah pun diwartakan di Malaysia ini perlulah dipatuhi. Okay. Duty untuk rent juga adalah untuk memastikan registered estate agent ni memastikan rent yang dilantik itu berkelakuan seperti seorang registered estate agent jugalah, iaitu berkelakuan profesional dan sebagainya. So rent juga perlu mematuhi segala apa yang disediakan di dalam akta, di dalam standard, dan juga di dalam keliling-keliling yang dikeluarkan oleh Board of Valuer lah. Okay, so this is it, the end of the lecture. So I hope you can gain a lot more knowledge and also information. So with that, I will end the lecture session. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.